daripada Gombak ke Kelana Jaya dipenuhi dengan penumpang sejumlah lebih kurang 213 orang. So daripada pertembungan tersebut, pelanggaran tersebut menyebabkan 166 orang cedera ringan dan 47 orang cedera parah, dan kesemua mereka telah dihantar ke hospital Kuala Lumpur dan hospital-hospital lain yang berdekatan. Jadi kita masih lagi menjalankan siasatan bagaimana pertembungan dan pelanggaran ini berlaku, kerana difahamkan salah satu train yang menghala daripada Kampung Baru ke Gombak diberitakan train yang rosak. Jadi mereka telah memandu uji untuk memastikan train ini berada di track yang sebenar, mana boleh digunakan. Jadi laluan train yang membawa daripada Gombak adalah dipandu secara automatik, okey, yang mengandungi jumlah penumpang seramai 213 orang tadi. Okey, manakala train yang daripada Kampung Baru menghala ke Gombak itu adalah train yang kosong, sebab train itu adalah rosak. Jadi yang hanya ada adalah pemandu train yang daripada Kampung Baru menghala ke Gombak. So, jadi pertembungan itu berlaku antara KLCC dan Kampung Baru. So dalam kejadian ini, insiden ini, kita dapati mungkin berlaku miscommunication di pusat kawalan LRT ini. Jadi kita akan menyiasat sejauh mana berlaku breakdown tadi, dan kalau kita lihat ini merupakan satu kemalangan, dan kita akan menjalankan siasatan di bawah Seksyen 201 Akta Pengangkutan Darat tahun 2010 disebabkan apa-apa perbuatan ataupun peninggalan yang boleh menyebabkan kecederaan penumpang. Jadi kita akan siasat di bawah seksyen ini jika berlaku kecuaian dan sebagainya. So siasatan perlu dijalankan kerana ia melibatkan kepentingan awam dan menyebabkan ramai yang cedera. So itu apa yang dapat saya simpulkan dalam siasatan awal kita. Insiden pertembungan dua train LRT pada 24 Mei 8.33 PM. Dua train LRT laluan Kelana Jaya bertembung dalam terowong antara stesen KLCC dan stesen Kampung Baru. Sebuah train dari KLCC dan satu lagi dari Kampung Baru. Train dari KLCC membawa 213 penumpang dipandu secara automatik. Train rosak dari stesen Kampung Baru ialah train kosong. Hanya pemandu yang mengalami kegagalan, time out. Train gerabak kosong sepatutnya bergerak ke arah selatan menuju ke stesen Dang Wangi, tetapi didapati bergerak ke arah utara. Siasatan pasukan panel penyiasat khas siasat punca insiden. Siasatan di bawah Seksyen 201 Akta Pengangkutan Darat 2010. Dapatan awal punca kecuaian pemandu gerabak Hostler train dari Kampung Baru yang memandu dalam arah yang salah. Status penumpang seramai 213 penumpang yang mengalami kecederaan ringan, tiada kecederaan 102 orang, dirawat di Hospital Kuala Lumpur HKL seramai 64 orang, kritikal seramai 6 orang, 3 perlukan bantuan pernafasan. Kronologi kes train bertembung. 8.47 malam, bahagian penguatkuasa rel BKR APAD terima laporan berkenaan pelanggaran train 40 dan train 81. 8.21 malam, train 40 telah bergerak set kosong tanpa penumpang secara automated train operation ATO dari Gombak ke Depoh Subang arah selatan. Train 40 kemudiannya telah mengalami kegagalan time out dan berhenti semasa menghampiri platform stesen Kampung Baru.
Kegagalan train 40 adalah disebabkan oleh kegagalan train untuk beroperasi secara automatik ATO, memandangkan Vehicle on Board Controller VOBC terhenti. OCC telah mengenal pasti kedudukan train 40 dan mengarahkan pemandu Hostler untuk memandu train 40 secara manual dari Kampung Baru menuju ke stesen Dang Wangi dan perlu bergerak ke arah yang sama bagi memberi laluan kepada train-train yang berada di southbound dalam mod ATO untuk meneruskan perkhidmatan. Pada masa yang sama, train 81 yang beroperasi secara automatik ATO berada dalam keadaan statik di platform stesen KLCC arah selatan. Jam 8.24 malam, train 81 telah berlepas dari stesen KLCC ke stesen Kampung Baru setelah menerima maklumat bahawa train 40 telah beredar dari stesen Kampung Baru menuju ke stesen Dang Wangi. 8.33 malam, pemandu train Hostler telah menghubungi OCC dan memaklumkan bahawa train 40 bertembung dengan sebuah train. 8.34 malam, train 81 telah dikenal pasti sebagai train yang telah bertembung dengan train 40 yang membawa seramai 213 penumpang. 8.36 malam, OCC telah memaklumkan agensi tindakan kecemasan dan melantik pegawai yang bertanggungjawab A12036 di kawasan insiden. 8.45 malam, penumpang-penumpang mula dipindahkan daripada train. 8.50, pasukan bomber dan polis Diraja Malaysia PDRM telah tiba di KLCC diikuti dengan kehadiran ambulan. 9.23 malam, kesemua penumpang telah dipindahkan. Seramai 47 penumpang telah cedera parah dan dihantar ke Hospital Kuala Lumpur dan seramai 166 penumpang dengan kecederaan ringan menerima rawatan segera di lokasi kejadian. Dapatan awal punca kemalangan. Siasatan awal mendapati kemalangan adalah disebabkan kecuaian Hostler yang memandu train 40 dalam arah yang salah. Train 40 yang sepatutnya bergerak ke arah southbound menuju ke stesen Dawangi telah bergerak ke arah northbound different orientation yang telah mengakibatkan pelanggaran berlaku di antara train 40 dan train 81. Sekian kronologi pertembungan train. Kerja-kerja pemulihan LRT laluan Kelana Jaya diteruskan pada hari ini, 26 Mei. Pekerja sepenuh masa dengan 3 shift sejak 2 malam lepas. Kerja-kerja pemulihan recovery work untuk operasi penuh perkhidmatan LRT laluan Kelana Jaya diteruskan hari ini dengan fokus untuk mengeluarkan kedua-dua train yang terlibat dalam insiden pada 24 Mei lepas. Melibatkan staf dari Jabatan Penyelenggaraan Rangkaian Trek, Jabatan Stok Kereta Rolling Stock dan Jabatan Komunikasi dan Semboyan Signalling and Communication Wayside daripada kelima-lima rangkaian rail. LRT laluan Kelana Jaya, LRT laluan Ampang Seri Petaling, MRT laluan Kajang, MRT laluan Putrajaya dan laluan monorail. Kerja-kerja pemulihan memasuki hari kedua ini dengan kira-kira 50 staf kejuruteraan dan teknikal bekerja pada setiap shift. Kerja-kerja pemulihan berjalan lancar dan dijangka akan selesai dalam masa 3 hari seperti yang diumumkan oleh Menteri Pengangkutan. Sejurus selepas kerja-kerja menyelamat dan mengeluarkan mangsa pada malam berkenaan, pasukan pemulihan memulakan kerja mereka serta-merta dengan membuat penilaian terhadap kerosakan dan diikuti dengan
kerja-kerja awalan sebelum memulakan kerja-kerja pemulihan. Menurut satu kenyataan media yang dikeluarkan Prasarana pada hari ini, bahagian yang paling mencabar adalah untuk memisahkan gerabak-gerabak untuk kedua-dua train dan menaikkan 6 gerabak yang tergelincir kembali ke atas landasan. Sehingga malam tadi, 5 daripada 6 gerabak berkenaan sudah berjaya dinaikkan. Kerja-kerja hari ini tertumpu kepada gerabak terakhir dan kerja-kerja berkaitan dengan proses mengeluarkan train yang kemudiannya akan dibawa ke depo LRT Kelana Jaya di Subang. Okey, kalau korang suka video yang Cik Tangga buat ni, korang boleh share video Cik Tangga ni dekat kawan dan keluarga. Dan jangan lupa korang like, komen dan subscribe. Okey, terima kasih.